Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku nak share dengan korang tips untuk merangka novel, cerita pendek ataupun skrip dengan menggunakan teknik Dan Harmon's Story Circle. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan menonton. Sebelum tu, aku nak bagi tahu korang yang aku telah menulis 4 buah buku. Korang boleh mendapatkannya di kedai-kedai buku yang berhampiran atau beli terus secara online di link yang telah disediakan. Korang ada idea untuk sebuah novel ataupun cerita pendek tetapi pening macam mana nak mula? Ataupun korang sudah ada watak protagonis untuk sebuah cerita tetapi masih tersangkut untuk mencari idea perjalanan watak tersebut? Dengan menggunakan teknik Dan Harmon Story Circle, korang boleh merangka plot dari awal di mana watak utama berada dalam zon selesa hingga ke penghujungnya apabila dia sudah berubah, melengkapkan perjalanannya mengarungi liku dan halangan dan akhirnya menemui apa yang dicarinya dan juga erti sebuah kehidupan. Tanpa konflik, watak-watak dalam sesebuah cerita tidak mungkin akan berubah kepada versi diri mereka yang lebih baik dan menjadikan cerita korang sangat hambar, bosan dan tiada makna. Sebelum kita mula, mari kita kenal dengan Dan Harmon. Siapa dia ni? Dan Harmon adalah pencipta siri animasi Rick and Morty dan juga siri sitcom Community. Dia telah merumuskan bahawa setiap protagonis dalam sesebuah cerita perlu mengharungi 8 peringkat. Mereka juga perlu mengorbankan atau kehilangan sesuatu demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan akhirnya berubah menjadi individu yang baru. Sebelum kita mula, aku nak ingatkan bahawa teknik roda cerita ini bukanlah peraturan tetap yang korang perlu ikut. Kalau tak ikut, maka tak jadilah cerita korang. Bukan. Ianya hanyalah garis panduan untuk memudahkan korang merangka cerita. Ada lebih banyak lagi teknik dan cara untuk merangka plot selain teknik ini. Secara peribadinya, aku suka menggunakan teknik ini untuk menulis buku-buku aku kerana ianya sangat mudah untuk difahami dan sesuai untuk mereka yang baru mula menulis. Tanpa membuang masa, mari kita kaji teknik roda cerita Dan Harmon. Roda cerita Dan Harmon terbahagi kepada 8 peringkat. Peringkat yang pertama, memperkenalkan watak utama dan kehidupan normal mereka. Perkenalkan siapa dan bagaimana kehidupan normal mereka. Apa yang mereka selalu buat ketika berada dalam zon selesa. Tunjukkan rutin norma kehidupan watak-watak tersebut sebelum memulakan perjalanan yang akan mengubah dunia mereka. Perkenalkan juga keluarga, kawan-kawan ataupun watak-watak sampingan untuk memberi gambaran kepada pembaca atau penonton bagaimana watak utama berinteraksi dengan dunia di sekelilingnya. Peringkat kedua, kemahuan dan keinginan. Di sini kita boleh berikan watak utama kita pelbagai objektif, motivasi untuk memulakan perjalanan dan pengembaraan. Contohnya, mencari kekayaan, menyelamatkan seseorang, pulang ke pangkuan keluarga dan bermacam-macam lagi. Peringkat ketiga, kejadian yang tak diduga atau melintasi ambang dunia baru atau perjalanan bermula. Di sinilah plot cerita menjadi lebih menarik di mana watak utama menerima cabaran untuk memulakan perjalanan dan pengembaraan bagi mendapatkan kemahuan mereka di peringkat yang kedua. Bermula dari sini, dunia lama mereka sudah ditinggalkan dan masuk ke dunia baru yang sangat asing. Mereka perlu memulakan pencarian untuk mencapai objektif yang telah dibincangkan di peringkat kedua. Di sini juga berlakunya titik plot utama yang akan membawa pembaca atau penonton ke bahagian cerita yang mempunyai lebih banyak konflik. Contoh perkara yang berlaku di sini termasuk watak utama diserang musuh, menyertai kumpulan pemberontak, melarikan diri dari penjahat, bandar tempat tinggal watak utama diserang zombie atau bermacam-macam lagi. Peringkat keempat, mengharungi ujian atau adaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi baru. Setelah watak utama memulakan perjalanan meninggalkan zon selesa, mereka akan diuji dengan pelbagai konflik dan halangan yang akan menghindari mereka dari mencapai objektif. Di sinilah watak utama kita mula berkembang, mempelajari kemahiran baru dan mengubah persepsi terhadap dunia di sekeliling mereka untuk menyesuaikan diri. Antara contoh perkara yang berlaku di sini adalah watak utama mempelajari kemahiran baru dari mentor mereka
seperti bertempur atau kemahiran bersukan, memulakan persahabatan dengan watak-watak baru yang menyertai pengembaraan mereka, memikirkan plan untuk melarikan diri dan bermacam-macam lagi. Peringkat kelima, mereka dapat apa yang mereka mahukan. Walau bagaimanapun, memperolehi apa yang mereka mahukan di peringkat ini bukanlah pengalaman yang positif bagi mereka. Watak utama mendapati apa yang mereka mahukan selama ini tidaklah begitu memuaskan. Mungkin mereka telah ditipu ataupun apa yang mereka mahukan tidak kekal lama. Contohnya, watak utama berjaya melarikan diri dari bahaya tetapi hanya untuk sementara waktu sahaja, ataupun dia berjaya menemui peti harta karun tetapi ianya kosong dan mempunyai clue yang seterusnya, ataupun watak utama dan rakan-rakannya menyembunyikan diri dari serangan zombie di sebuah bar tetapi tempat tersebut tidak selamat seperti apa yang dia harapkan. Peringkat keenam, pengorbanan, membayar harga yang tinggi, kehilangan sesuatu atau seseorang. Sangat mustahil untuk mencapai sesebuah kejayaan dan sukses tanpa pengorbanan. Pada peringkat ini, watak utama akan ditolak hingga ke ambang dan hampir menyerah kalah. Di sinilah titik plot di mana watak utama diberikan ujian yang paling besar dan dia perlu mengubah dirinya, menyoal moral sendiri untuk memulihkan kembali semangatnya supaya dia boleh meneruskan perjalanan dan pengembaraan. Contohnya, watak utama perlu membunuh ibunya yang sudah bertukar menjadi zombie supaya dia boleh menyelamatkan orang lain, atau mentor yang telah mengajarnya kemahiran dan membantunya memulakan perjalanan dibunuh oleh watak antagonis, ataupun watak utama mendapat tahu bahawa dia bukanlah wira yang dipilih untuk menyelamatkan umat manusia seperti yang dijanjikan oleh mentornya. Peringkat ketujuh, kembali ke situasi awal. Watak utama kembali ke petak permulaan. Di peringkat ini, watak utama kembali ke situasi seperti di peringkat ketiga, tetapi dia sudah berubah, mempunyai semangat dan kemahiran yang baru untuk mencapai objektif. Sangat berbeza dengan keadaannya seperti sebelum di mana dia tidak mempunyai apa-apa. Di sini watak utama akan mencapai objektifnya. Tetapi adakah dunianya selepas ini betul-betul normal seperti sedia kala? Ataupun dia sudah berubah mengikut kesesuaian dunia barunya? Contoh, watak utama mengalahkan tentera penjahat dengan meletupkan senjata utama mereka. Watak utama mahu membuktikan dia adalah wira yang terpilih dengan mengalahkan orang jahat sekaligus menyelamatkan dunia. Cuba untuk mengalahkan penjahat dengan menggunakan cara baru yang dia tidak pernah cuba sebelum ini. Peringkat ke-8, watak utama sudah berubah sepenuhnya. Dilahirkan semula sebagai orang baru. Di peringkat ini, watak utama sudah berubah dengan prinsip dan moral yang baru. Sama ada dia berubah di klimaks cerita ketika dalam pertempuran akhir ataupun dia menjalani kehidupan normal kembali tetapi sebagai orang yang baru. Perwatakannya di peringkat ini dan peringkat 1 sangat berbeza. Ia juga merupakan refleksi dari peringkat keempat di mana dia perlu menyesuaikan diri dengan situasi baru dan kini sudah biasa dengan situasi tersebut. Contohnya, watak utama yang sebelum ini hanya pemuda dari perkampungan akhirnya menjadi seorang jeneral penting dalam tentera pemberontak. Watak utama berubah dari seorang programmer software menjadi wira yang sangat mahir bertempur. Sebelum ini, watak utama langsung tidak peduli dengan politik dan tidak mahu campur tangan, tetapi akhirnya menjadi seorang pemimpin yang sangat adil dan digeruni. Aku harap korang semua boleh faham sedikit sebanyak dengan teknik ini dalam merangka plot sesebuah cerita. Jadi sekarang, aku nak tunjuk contoh penggunaan teknik ini di dalam filem science fiction yang sangat popular, iaitu Star Wars: A New Hope. Filem ini memang tidak asing lagi bagi peminat-peminat genre science fiction. Ramai yang kenal dengan watak-watak utama seperti Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader dan ramai lagi. Untuk memudahkan korang lebih faham lagi dengan Dan Harmon's Story Circle, aku akan fokus kepada dua watak utama kegemaran ramai, iaitu Luke Skywalker dan Han Solo. Luke Skywalker adalah seorang anak yatim piatu
dan petani yang tinggal dengan pakcik dan makciknya di planet Tatooine. Dia seorang yang rajin dan sentiasa mendengar kata-kata mereka. Seorang yang naif tetapi penuh semangat. Han Solo pula adalah seorang juruterbang dan penyeludup. Dia seorang yang berego tinggi dan berlagak, pantang dicabar dan suka mengambil risiko. Dia dan rakan baiknya, Chewbacca, sentiasa melakukan kerja-kerja penyeludupan ke planet lain. Dari perbualan Luke dengan pakciknya di meja makan, kita dapat tahu yang dia ingin menyertai Akademi Penerbangan dan berhijrah keluar dari planet tersebut. Kemudian ketika dia sedang membersihkan android R2-D2, dia telah menemui mesej hologram dari Princess Leia yang memerlukan pertolongan Obi-Wan Kenobi. Luke kemudiannya mahu memulangkan dua droid itu kepada puteri tersebut. Han Solo pula berhutang dengan Jabba the Hutt, ketua Samseng di planet Tatooine. Kemahuan dan keinginannya sangat mudah dan jelas. Dia hanya perlukan duit yang banyak untuk membayar hutang dan pada masa yang sama tidak mahu melibatkan diri dengan pergolakan di antara pemberontak dan Empire. Luke berjumpa dengan Obi-Wan Kenobi dan mengetahui tentang sejarah keluarganya. Pakcik dan makciknya pula telah dibunuh oleh pihak Empire. Dia terpaksa bergabung dengan Obi-Wan mencari jalan keluar dari planet tersebut untuk pergi ke planet Alderaan, tempat tinggal Princess Leia. Han Solo pada mulanya tidak mahu terlibat dengan Luke dan Obi-Wan kerana khawatir akan menjadi buruan Empire. Tetapi oleh kerana dia telah dijanjikan dengan bayaran yang tinggi, dia sanggup menghadapi risiko. Ketika mereka melarikan diri dari planet Tatooine, benda yang paling dia khawatiri telah menjadi kenyataan, iaitu menjadi orang buruan pihak Empire. Ketika dalam perjalanan, Obi-Wan menjadi mentor kepada Luke, melatihnya menggunakan lightsaber untuk menjadi seorang pahlawan Jedi dan mengajarnya tentang The Force. Han Solo pula telah menyelamatkan rakan-rakan barunya dari ancaman Empire dengan kemahirannya sebagai penyeludup. Mereka akhirnya sampai di destinasi, tetapi planet yang ditujui telah dimusnahkan. Kemudian mereka ditangkap dan dibawa masuk ke dalam Death Star. Ketika mereka membuat rancangan untuk melarikan diri, mereka mendapat tahu bahawa Princess Leia berada di stesen tersebut. Mereka menyelamatkannya, tetapi masih terperangkap dan perlu melepaskan diri. Sebentar lagi kita akan kembali ke peringkat ini untuk watak Han Solo pula. Bagi membolehkan rakan-rakannya melepaskan diri dari Death Star, Obi-Wan telah mengorbankan diri. Luke kehilangan mentornya dan hampir berputus asa untuk seketika. Luke kembali ke situasi asalnya di mana dia ingin menyertai pemberontak. Tetapi setelah kematian Obi-Wan dan dengan ilmu Jedi yang baru dipelajarinya, dia lebih bersemangat dan nekat untuk membalas dendam terhadap Empire. Di sini pula, Han Solo akhirnya memperolehi apa yang dia mahukan, iaitu upah yang lumayan, dan dia bersedia untuk mengangkat kaki, tidak mahu menyertai pemberontak. Tetapi dia juga telah kehilangan sesuatu, walaupun bukan seseorang atau objek material. Dia dapat merasakan kekecewaan Luke dengan keputusannya untuk tidak membantu pemberontak menentang Empire. Han Solo kembali ke situasi asalnya di mana dia sudah kaya dan mahu membayar hutang kepada Jabba the Hutt. Luke akhirnya menggunakan kemahiran Jedi yang dipelajarinya untuk menembak torpedo ke dalam lubang Death Star tanpa bantuan peralatan pesawat. Dia akhirnya sangat yakin dan menganggap dirinya sebagai pahlawan Jedi, bukan lagi pelajar ataupun budak petani. Dia telah menerima dirinya yang baru. Han Solo kembali menyelamatkan rakan barunya di saat akhir, sekaligus menyertai pemberontak. Di sini, masing-masing sudah berubah 180 darjah dari permulaan cerita. Budak remaja petani dan penyeludup menjadi orang penting dalam tentera pemberontak. Seterusnya memainkan peranan penting, menghapuskan tentera Empire secara keseluruhannya dalam 2 filem yang berikutnya. Aku harap dengan bantuan Dan Harmon Story Circle ni, korang boleh merangka plot dan jalan cerita dengan lebih mudah. Korang boleh kaji filem-filem lain dengan teknik ini, dan aku garanti korang akan nampak sedikit sebanyak ceritanya mengikut struktur roda cerita ni.
Nantikan episod-episod tips menulis yang seterusnya. Aku akan beri lebih banyak lagi tips untuk membantu korang menulis. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan tekan butang loceng untuk notifikasi. Selamat mencuba tips daripada episod ini dan selamat menulis. Assalamualaikum dan salam sejahtera.